Kita tak tahu kan sebenarnya Allah tetapkan sesuatu keburukan untuk kita sebab Allah nak berikan kebaikan yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya yang mencukupkan pahala sabar itu, yang akan mencukupkan pahala sabar itu bighairi hisab, tanpa batasan. Satu-satunya pahala yang dikatakan oleh para ulama tak dapat dicatat oleh para malaikat betapa banyaknya pahala. Pahala apa? Pahala sabar. Subhanallah. Sebab apa Allah kata bighairi hisab? Hisab ni apa dia? Kalau kita sebut hisab, ilmu matematik, ilmu kira-kira. Jadi pahala sabar ini pahala bighairi hisab, tak boleh dihisab, tak boleh dikira, tak boleh dicatat oleh para malaikat. Yang akan beri pahala, yang akan beri ganjaran, yang akan buat perkiraan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan ada satu firman Allah dalam Al-Quran, Allah sebut, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Bima sabartum, sebab sabar kamu dulu. Salam ini kalau kita baca ayat yang sebelumnya, maka apabila masuk orang-orang yang sabar ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga, berdiri ni untuk menyambut masuk orang yang sabar. Lalu Allah dan para malaikat akan mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam sejahtera, ahlan wa sahlan, selamat datang masuk syurga Allah. Ini hasil daripada sabar kamu di dunia dahulu. Masya Allah, Allahu Akbar. Para jemaah muslimin muslimat sekalian, jika kita lihat pada sebatang pokok, ada akar, ada batang, kemudian ada daun, kemudian mungkin ada bunga, ada buah dan sebagainya. Yang kita nampak indahnya pada pokok itu bila ada buah, buah itu manis. Tapi kita akan ambil lalu kita makan, buah itu tidak kekal. Yang kita nampak ada daun, tapi daun akhirnya akan gugur, betul ke tidak? Akan gugur. Ranting akan patah, tetapi yang satunya kekal, tetap membuatkan pokok itu berdiri teguh adalah akar. Sebab itu dalam hidup kita, ujian adalah akar yang membuatkan kita kekal bertahan hidup bertuhan. Kita kekal bertahan hari ini hidup bertuhan, rasa kewujudan Allah, rasa nak mengadu pada Allah, semua itu datang daripada ujian demi ujian. Tetapi nikmat Allah di mana? Pada daun, pada buah itu tadi. Nikmat memang tak akan membuatkan kita makin kuat. Sebab apa? Nikmat lebih membuatkan manusia ini leka, manusia ini alpa, manusia semakin jauh ingat daripada Allah. Tapi ujian demi ujian itulah akar yang membuatkan kita masih hidup bertuhan, masih bertahan hingga hari ini. Yang kita duduk sekarang, tempat yang kita duduk sekarang, apapun jawatan, apapun kedudukan kita, ini adalah ujian demi ujian daripada kita kecil, remaja, sampailah kita dewasa, sampailah kita tua. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi punca utama, kadang orang datang mengadu, "Ustazah, saya tertekan isi, saya tertekan suami, saya tertekan anak." Saya kata, "Encik, yang isteri maki hamun tadi tu tak habis lagi cerita ya. Minum air sikit." Bismillahirrahmanirrahim. Suami ni kata pada saya, "Ustazah, macam mana ni Ustazah, isteri saya ni macam mana nak ubah isteri saya yang suka maki hamun. Saya sayang dia, saya tak fikir saya nak ceraikan dia. Tapi lama-lama saya tak tahan juga hari-hari makan maki ni. Bukan kenyang," dia kata. Lepas tu saya tanya dia, "Encik, minta maaf, saya nak tanya pasal semayang. Encik semayang ke tak?" Dia pun kata, dia macam lain berubah muka. "Kenapa Ustazah tanya saya pula? Saya mengadu masalah isteri saya. Ustazah panggillah isteri saya, bagi nasihat sikit." Saya tanya dia balik, "Encik, ini masalah saya ke masalah encik?" Gagang tu kan? Nampak tak saya gagang? Sebenarnya kalau ada muslimin saya jadi tegas sikit lah. Gitu. Saya sebenarnya nak bagi faham. Dia datang, dia bukan mengadukan isteri ataupun anak. Dia sedang mengadukan perihal diri dia. Ujian yang datang melalui suami ke isteri ke anak, bukan tugas kita nak ubah isteri ataupun anak, nak ubah suami. Tugas kita adalah untuk ubah diri kita.
Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh beri hidayah, kamu tak boleh ubah orang yang kamu cinta. Kita bagi kasih sayang, kita layan dia baik-baik, kita puji dia dengan harap dia berubah. Allah tak izinkan, takkan berubah. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh beri hidayah, kamu tak boleh ubah orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang akan mengubah siapa yang dia mahu, beri hidayah kepada siapa yang dia mahu. Saya tanya minta maaf Encik, saya tahu Encik datang mengadu perihal isteri, tapi saya kena tanya Encik juga. Sebab apa yang berlaku sekeliling kita mesti asbab diri kita sendiri, mesti ada kaitan dengan diri sendiri. Kita sebelum muhasabah orang lain, kena muhasabah diri sendiri dulu. Lepas tu dia jawablah, Ustazah, saya mengaku memang saya semayang tapi tak cukup. Lagi kalau tengah ada masalah, semayang tak khusyuk, buat apa semayang? Betul tak Ustazah? Oh, dia tanya gitu. Saya kata semayang ni khusyuk tak khusyuk, tetap semayang. Ikhlas tak ikhlas, tetap semayang. Semayanglah sampai ikhlas, semayanglah sampai khusyuk. Kalaulah tak khusyuk lalu tak semayang, maka takkan khusyuk selama-lamanya. Kalau tunggu ikhlas baru semayang, nescaya takkan semayang selama-lamanya. Sama juga orang perempuan, dia kata, Ustazah, saya nak tutup aurat dengan sempurna, saya nak tunggu hati saya ikhlas betul-betul. Kalau puan cakap macam tu, selamanya puan akan tangguhkan. Takut mati dulu tak sempat ikhlas. Habis tu Ustazah, paksa, cuba ubah, pakailah, insya-Allah ikhlas tu datang kemudian. Sebab apa? Antara punca utama resah gelisah hati kita hari ini, tak tenang, mudah stres, sebab kita masih ada masalah hubungan dengan Allah. Cuba cek, mungkin ada perintah Allah yang belum kita tunaikan.